Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Tajuk video ini ialah mudahnya menulis perenggan penutup karangan. Melalui video ini, cikgu akan memperkenalkan teknik penulisan perenggan penutup, iaitu teknik kecaha. Apa itu kecaha? Kecaha ialah akronim yang menggabungkan perkataan kesimpulan, cadangan dan harapan. Jadi dalam perenggan kesimpulan ini, murid-murid boleh menulis ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat harapan. Walaupun ada 3 jenis ayat sahaja, cikgu cadangkan agar murid-murid menulis 5 ayat bagi perenggan penutup. Cadangan cikgu ini untuk menjadikan panjangnya perenggan penutup ini sama atau hampir sama dengan perenggan isi dan pendahuluan. Kalau setiap perenggan mempunyai kepanjangan yang sama, barulah pemerengganan karangan murid-murid seimbang dan berkesan. Jadi, bagaimanakah kita hendak menjadikan perenggan ini mempunyai 5 ayat sedangkan kita hanya ada ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat harapan? Caranya mudah sahaja. Murid-murid jadikan ayat cadangan dan ayat harapan 2 ayat. Selesai masalah. Baik, jom kita hasilkan perenggan penutup. Berdasarkan soalan ini, kehendak soalan ialah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan masyarakat di negara ini. Memandangkan kita hendak menulis perenggan penutup sahaja dalam video ini, kita andaikan bahawa kita telah pun menulis pendahuluan dan isi bagi karangan ini. Isi-isi yang kita tulis pula sudah pun menunjukkan beberapa usaha yang dapat dilaksanakan bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Jadi sekarang kita akan hasilkan perenggan penutup. Menurut teknik kecaha, ayat pertama yang kita perlu tulis ialah ayat kesimpulan. Cikgu akan tulis begini: kesimpulannya, terdapat banyak usaha yang dapat dilaksanakan bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan masyarakat di negara ini. Ayat ini mudah sahaja ya. Apabila dalam karangan kita bincangkan tentang usaha, kita pun membuat kesimpulan bahawa terdapat banyak usaha. Jadi bila kita hasilkan ayat cadangan, sewajarnya kita cadangkan supaya usaha-usaha yang banyak tadi dilaksanakan. Apalah gunanya jika ada banyak usaha tetapi tidak dilaksanakan? Jadi dalam ayat cadangan cikgu akan tulis begini: oleh hal yang demikian, usaha-usaha ini mestilah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, ibarat menyulut pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kemudian, cikgu tambah satu lagi ayat bagi ayat cadangan. Ayat cikgu berbunyi begini: selain itu, usaha-usaha yang baik ini juga mestilah dilaksanakan secara berterusan dari masa ke masa supaya mendatangkan impak yang positif. Selesai ayat cadangan kita. Sekarang kita tulis pula ayat harapan. Ayat harapan cikgu akan berbunyi begini: jika usaha-usaha ini berjaya direalisasikan, sudah tentulah harapan dan impian kita untuk melihat kewujudan masyarakat yang cinta kerana amalan membaca menjadi suatu kenyataan. Kemudian dalam ayat harapan cikgu tambah satu lagi ayat. Ayat cikgu berbunyi begini: bukan itu sahaja, negara kita juga akan mudah mencapai aspirasi kerana memiliki masyarakat yang berilmu hasil daripada pembudayaan amalan membaca. Untuk pengetahuan murid-murid, walaupun ayat harapan cikgu berbunyi seperti ayat kesan, tetapi cikgu telah bertindak bijak dengan memasukkan kata kunci seperti harapan, impian dan aspirasi, menjadikan ayat tersebut ayat harapan dari segi konteks penulisannya. Jika murid-murid sedar juga, cikgu tidak lupa untuk menyelitkan peribahasa dalam perenggan penutup. Jom kita baca perenggan kesimpulan kita yang kita hasilkan dengan menggunakan teknik kecaha. Kesimpulannya, terdapat banyak usaha yang dapat dilaksanakan bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan masyarakat di negara ini. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha ini mestilah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, ibarat menyulut pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Selain itu, usaha-usaha yang baik ini juga mestilah dilaksanakan secara berterusan dari masa ke masa supaya mendatangkan impak yang positif. Jika usaha-usaha ini berjaya direalisasikan, sudah tentulah harapan dan impian kita untuk melihat kewujudan masyarakat yang cintakan amalan membaca menjadi suatu kenyataan. Bukan itu sahaja, negara kita juga akan mudah mencapai aspirasi kerana memiliki masyarakat yang berilmu hasil daripada pembudayaan amalan membaca. Cantik kan perenggan penutup kita? Itu sahaja untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.